Maknanya bila kita masuk kelas kan, kamu masuk kelas, belajar, dengar, lecture, ajar, sampaikan. Pasti semua orang nak apa yang dia nak. Apa yang dia harapkan. Kamu masuk kelas ni kamu harap apa? Ilmu. Nak kamu nakkan kefahaman. Ya, nakkan kefahaman. Dia tak ada orang masuk tu tak nak faham lah, masuk je lah, dengar je lah kan. Jadi dia nak faham. Jadi bila nak faham maknanya dia kena fokus. Kena fokus, kena cuba. Maknanya aktiviti berfikir tu berjalan ya. Bukannya duduk fikir benda lain, fikiran melayang tempat lain, fikir oh ni raya ni dah siap belum baju raya kan. Lepas kelas ni nak buatlah kuih raya contoh kan. Dia mesti berlaku aktiviti berfikir yang cuba untuk nak memahami. Berusaha untuk nak menghadam apa yang disampaikan kan. Jadi kita nak kefahaman. Okey. Cumanya nak mengukur kefahaman tu macam mana. Kalau hanya sekadar saya tanya kan, faham tak? Mungkin jawab masing-masing adalah jawab faham kan. Betul ke? Kan? Oleh sebab tu macam mana untuk nak memastikan memang betul-betul dia faham? Maknanya dia perlu untuk menjelaskan semula. Ataupun kalau dia ada latihan, ada soalan, dia boleh menjawab soalan topik berkenaan. Jadi antara yang kita akan bincang nanti dalam bab ni ialah tentang perkembangan disiplin. Maknanya dia boleh terangkan semula. Dia boleh jelaskan balik apa itu perkembangan disiplin ilmu falsafah. Itu harapan kita, itu hasil pembelajaran. Okay, dan yang kedua, pelajar dapat menghuraikan cabang-cabang utama falsafah. Sama ada falsafah teoretikal dan juga praktikal. Dan yang ketiga, pelajar dapat menganalisis perkembangan dan kemunculan falsafah baru. Hari ini falsafah, ilmu falsafah ni dia mengikut peredaran. Dan oleh kerana itu nanti kita akan tengok bermula daripada perkembangan ilmu falsafah itu bermula daripada bila. Dan ianya sering kali berubah. Bila mana pemikiran manusia itu sentiasa berubah-ubah. Jadi ini topik-topiknya ataupun subtopiknya. Pertama pengenalan secara umum, kemudian aliran ataupun dia lebih kepada perkembangan lah. Ini sebenarnya adalah perkembangan ilmu falsafah, kemudian aliran ilmu falsafah, kemudian kategorinya, dan yang terakhir kita akan lihat falsafah Islam. So apa beza dia falsafah Islam ini dengan falsafah yang umum ataupun falsafah barat, falsafah timur dan lain-lain lagi. Okey, jadi sebelum kita melihat kepada pendekatan ataupun perkembangan falsafah, jadi kita nak kimbas semula. Kalau minggu lepas kita bincang definisi falsafah dari segi bahasa, dari segi etimologi, daripada perkataan philo dan juga sophia kan. Cintakan kearifan, cintakan hikmah, love of wisdom. Kemudian menurut pandangan, macam-macam pandangan daripada ahli-ahli falsafah klasik. Jadi bila sebut falsafah ini, dia ada klasik, dia ada moden, dan dia ada Islam. Dan banyak istilah-istilah yang akan kita guna adalah berdasarkan kepada zaman falsafah klasik dulu. Sebab tu istilah falsafah tu pun diambil daripada zaman bahasa Yunani. Kerana ilmu falsafah tu lahir pada zaman tersebut. Dan lepas ni nanti kita akan jumpa lagi banyak bab-bab seterusnya istilah-istilah yang berasal daripada ataupun bahasa Yunani. Okay. Jadi hari ni kita akan lihat pengertian umum falsafah, di mana diambil daripada tulisannya Abdullah Ishaq dalam
karya ataupun tulisan beliau, Pendidikan Islam dan Pengaruhnya di Malaysia, yang mengatakan falsafah adalah didefinisikan sebagai usaha ke arah mencintai, mencari, mengkaji dan menanggapi sesuatu perkara dengan menggunakan akal fikiran dan kebijaksanaannya untuk mendapatkan kebenaran dan keyakinan yang hakiki. Okay. Jadi usaha ke arah mencintai, mencari, mengkaji dan menanggapi sesuatu perkara. Maknanya kita nak kaji, nak tahu tentang sesuatu perkara tadi. Okay. Bagaimana caranya? Dengan berfikir. Jadi bila sebut falsafah, dia menggunakan proses berfikir. Okay. Menggunakan akal fikiran dan kebijaksanaannya. Dan apa tujuan dia? Tujuannya ialah untuk mendapatkan kebenaran dan keyakinan yang hakiki. Okay. Jadi itulah falsafah. Jadi dan yang lebih utamanya maknanya kita nakkan kita mengetahui tentang hakikat diri kita terlebih dahulu kan. Sebelum kita nak mengetahui lebih lanjut lagi tentang perkara-perkara lain. Supaya kita semua ni berada pada jalan kebenaran. Dan kita yakini, kita betul-betul yakin jalan yang kita pegang ataupun jalan yang kita pilih ni adalah jalan yang betul. Bukan jalan yang salah. Dan kita mampu untuk nak menilai. Mampu untuk nak menilai mana baik, mana buruk. Supaya tindak tanduk kita itu adalah tindakan ataupun tingkah laku yang betul. Bukan yang salah. So apa neraca dia? Jadi itu tengoklah kepada apa worldview dia. Okey, kita pergi kepada bahagian yang pertama iaitu pendekatan. Pendekatan falsafah ni dia lebih kurang menerangkan tentang perkembangan sebenarnya. Perkembangan ilmu falsafah yang bermula daripada zaman, di sini dia ada tiga perkembangan. Zaman Greek, zaman klasik dulu, dan zaman permulaan Islam dan juga zaman intelektual. Okay, jadi pada peringkat pertama ataupun pada zaman klasik, pendekatan falsafah lebih kepada etika dan kehidupan. Okay, jadi dia menitik beratkan tentang etika dan kehidupan dan menekankan aktiviti berfikir dan menyediakan panduan untuk melahirkan insan yang mulia. Jadi dia lebih kepada macam mana nak membentuk diri, membentuk diri manusia supaya menjadi insan yang mulia. Dan kegiatan berfalsafah pada tamadun Asia sebagai contoh. Kalau tamadun Asia di China, tamadun China. Ini tamadun China adalah satu tamadun yang sangat tamadun yang lama, dan juga tamadun yang sangat luas. Dan satu ketika dahulu dan banyak aliran-aliran falsafah yang lahir di sana. Banyak aliran-aliran falsafah yang lahir di sana. Antaranya ialah Confucianism, Taoism, legalism, dan sebagainya. Jadi timbul persoalannya, kenapa munculnya banyak aliran-aliran falsafah ni? Jadi sebenarnya semua ini adalah kerana kehidupan manusia ketika itu berada pada keadaan yang agak orang panggil huru-hara. Kehidupan manusia yang huru-hara. Jadi disebabkan terlalu banyak dinasti-dinasti. Negara yang luas kan. Negara yang luas, banyak dinasti-dinasti. Kalau siapa rajin tengok, kalau dulu-dulu zaman saya muda-muda ada apa, cerita Cina petang pukul 6 kan. Sekarang tak tahu dah, tak tengok TV. Kat situ dia ada cerita tentang dinasti yang kemudian akan perang-perang antara mereka dengan dia punya kostum dia kan. Ada yang bertocang lelaki rambut panjang macam itulah. Itu contoh Maknanya dinasti yang pelbagai ini yang mereka sering kali berperang
Jadi suasana ini, keadaan ini menyebabkan kehidupan manusia ni agak tak tenang, tak tenang, huru-hara. Maka muncullah ahli-ahli falsafah, ahli-ahli pemikir ni cuba untuk menyelesaikan, cuba untuk nak mencari solusi macam mana nak keluar daripada keadaan hidup yang tak tenang, yang huru-hara, yang selalu berperang ni. Jadi muncullah pelbagai aliran-aliran, aliran-aliran ataupun pemahaman. Ada yang menggunakan pendekatan pendidikan, contohnya Confucianism. Ada yang menggunakan pendekatan kekerasan, contohnya legalism. Kemudian ada Taoism dan sebagainya. Itu contoh, maknanya pada peringkat awal aliran falsafah tu lebih kepada menekankan aktiviti berfikir untuk menjadi panduan melahirkan insan yang mulia. Okey, kemudian beralih pula perkembangan yang keduanya ialah pada zaman permulaan Islam. Zaman permulaan Islam dengan kedatangan Rasulullah SAW yang mana dia ada pengaruhnya lah, pengaruh daripada klasik tadi, tetapi kemudiannya ditambah dengan unsur-unsur agama Islam, dengan memasukkan elemen-elemen kepercayaan kepada Tuhan, iaitu kepercayaan kepada Allah yang Esa. Jadi ini dipanggil sebagai pendekatan alam tabi'i. Jadi dia bukan hanya fokus kepada berfikir tentang manusia saja, tetapi dia juga mengaitkan dengan kehidupan ataupun dengan alam sekitar kita. Termasuklah yang bila sebut alam ni, dalam Islam kita ada alam nyata dan juga alam ghaib. Jadi kewujudan alam ghaib, kewujudan Tuhan, konsep ketuhanan yang Esa. Kemudian lagi yang ghaib ialah malaikat, jin, iblis, alam kubur dan sebagainya. Ini dipanggil sebagai pendekatan alam tabi'i yang berasaskan kepada ajaran agama, ajaran agama Islam. Kemudian dia berkembang pula kepada zaman kecemerlangan Islam. Tadi awal Islam, kemudian ke zaman kecemerlangan tamadun Islam, iaitu khilafah Abbasiyah di Baghdad, dan juga Umayyah yang kedua di Andalus, itu yang utamanya. Jadi pada ketika ini pendekatan falsafah pada zaman kecemerlangan Islam melalui aktiviti intelektual yang bersifat akademik. Maknanya ilmu falsafah ni dibincangkan dalam bentuk yang lebih bersistematik. Maknanya bila bersifat akademik ni mungkin dia ada dia punya syllabus dia ke kan. Jadi apa tujuannya? Tujuannya ialah untuk problem solving. Menyelesaikan masalah manusia, masalah kehidupan manusia dengan menggunakan logik dan hujah yang rasional. Maka berkembanglah pusat intelektual ilmu dan lahir tokoh-tokoh ilmuwan yang terkemuka seperti Ibn Sina, Al-Khwarizmi, Al-Biruni dan sebagainya. Jadi mereka terkenal, lebih terkenal sebagai, kalau Ibn Sina sebagai ahli perubatan, tapi dalam masa sama juga beliau adalah ahli falsafah. Jadi itu perkembangan pada peringkat yang ketiga. Jadi daripada ketiga-tiga perkembangan atau pendekatan ini, semuanya tu sama, ada persamaan dari segi tujuannya ialah untuk mencari kebenaran, dan yang keduanya ialah untuk problem solving, menyelesaikan masalah manusia. Itu tujuannya. Aliran ataupun falsafah itu dibincangkan. Nak mencari kebenaran, yang keduanya ialah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manusia dari zaman ke zaman. Jadi kalau peringkat pertama masalah dia lain kan, kedua lain pula, ketiga lain, maka masing-masing datang dengan pendekatan yang berbeza, tetapi semuanya tujuannya ialah untuk mencari kebenaran dan menyelesaikan masalah. So itu dari segi
perkembangan, perkembangan ataupun pendekatan. Yang mana perkembangan bergantung kepada bentuk pendekatan yang digunakan. Okay, seterusnya kita pergi kepada aliran. Ilmu falsafah, dia ada 3. Yang pertama aliran theoretical, falsafah theoretical ataupun falsafah yang kita panggil sebagai dalam bahasa Arab nazariyah. Yang kedua practical, lebih kepada aplikasi. Dan yang ketiga ialah falsafah baru, maknanya dia muncul berbagai mengikut perkembangan, perkembangan zaman. Bila zaman adanya teknologi, makanya muncullah falsafah teknologi. Tetapi bila teknologi itu telah membawa kepada kesan-kesan kepada alam sekitar, maka muncullah aliran falsafah alam sekitar. Dan yang ketiga ialah falsafah timur. Jadi kalau kita tengok kepada beza antara teori dengan praktikal. Falsafah teoretikal ni lebih kepada nak mencari kebenaran. Nak mencari kebenaran. Nak mengetahui tentang sesuatu. Sebagai contoh, nak tahu tentang manusia. Sebab tu dia kata semua jenis ilmu tentang kewujudan manusia, contoh. Siapa manusia? Dia pun cuba untuk menjawab persoalan siapa manusia. Ini Tuhan. Wujud ke tak Tuhan? Dan termasuk juga yang lebih khusus, contohnya metafizik. Perkara-perkara yang tak nampak ni, tak dapat dicapai oleh panca indera ni, wujud ke tak? Tentang logik, matematik. Ini dipanggil sebagai falsafah teoretikal. Lebih kepada berbentuk teori. Tujuannya ialah untuk mencari kebenaran. Berbeza dengan praktikal. Praktikal ini bersifat aplikasi. Maknanya nak apply ilmu falsafah ini dalam kehidupan manusia, sama ada dalam aspek ekonominya, politiknya, akhlak dan sebagainya. Jadi dia aplikasikan. Tadi hanya sekadar teori. Tujuannya nak tahu benda tu apa, betul ke, salah ke. Tapi praktikal ni nak mengaplikasi yang ilmu-ilmu tadi. Jadi tujuannya mencari kebahagiaan hidup. Tujuannya untuk manusia mencapai kebahagiaan. Jadi dia boleh berlaku dalam aspek etika, politik, ekonomi dan juga peradaban. Jadi kalau kita ambil contoh di sini, jadi bila sebut falsafah tadi, maknanya tujuan dia ialah untuk cari kebenaran. Yang kedua ialah untuk problem solving. Jadi kalau kamu tengok dalam slide ni, kita ambil contoh munculnya fahaman ekonomi komunisme Marxism. Ini belajar ekonomi kan. Pada zaman dahulu saya tak ingatlah abad keberapa seorang ahli falsafah yang bernama Karl Marx. Dia telah cuba untuk mencari penyelesaian kepada masalah yang berlaku pada ketika itu. Apa masalahnya? Masalah dia ialah masalah ketidakadilan ekonomi. Ekonomi yang tidak adil, yang tidak seimbang. Jurang antara yang kaya dengan yang miskin tu sangat luas. Maknanya yang kaya sangat, yang miskin sangat. Okay. Kerana pada ketika itu, dia menggunakan sistem apa? Sistem ekonomi apa yang membawa kepada ketidakadilan ekonomi ni? Kaya sangat, miskin sangat. Yang menjadi sebab munculnya fahaman ataupun aliran komunisme Marxism. Sebelum tu ekonomi apa? Belajar kan? Apa
apakah sistem ekonomi yang digunakan pada waktu itu di barat yang telah menyebabkan berlakunya ketidakadilan ekonomi, yang menyebabkan jurang yang sangat luas, ya, jurang ekonomi yang sangat luas, yang kaya terlalu kaya, yang miskin sangat miskin, terus miskin. Sistem apa tu? Hello, ada orang tak ni? Ada. Sistem ni Sistem apa? kapitalis. Sistem kapitalis. Kapitalis. Okey, sistem kapitalis. Okey, jadi sistem kapitalis ni macam mana dia punya cara dia? Dia memberi kebebasan kan? Bila sebut capital, kapitalis daripada perkataan capital, golongan pemodal. Maksudnya ekonomi dikuasai oleh golongan pemodal. Mereka yang ada modal. Terutamanya bagi mereka yang ada tanah, tuan-tuan tanah. Jadi golongan-golongan ini mereka menguasai ekonomi, di mana tanah-tanah itu mereka akan sama ada disewakan kepada orang miskin, ataupun juga disuruh orang miskin tu bekerja kan, bekerja dengan upah yang rendah. Okey, kemudian bila yang miskin ni pula dia dah susah tak cukup, maka dia akan berhutang kan. Berhutanglah dengan orang kaya-kaya ni. Jadi bila hutang tu pula dikenakan interest, dikenakan riba. Riba yang sangat-sangat menzalimi mereka dengan kadarnya yang sangat tinggi. Tak dapat bayar pada tempoh dia, naik lagi, tambah lagi bunga tu. Menyebabkan kadang kadar bunganya tu lebih banyak daripada pokok pinjaman. Ini yang menyebabkan teruslah yang kaya ni kaya, menguasai. Duduk saja bagi pinjam nanti dapat kan. Yang miskin ni pula susah. Kerja berat teruk kan, tapi dapat hasil yang sedikit. Inilah dikesan daripada sistem kapitalis. Okay. Yang kemudiannya menyebabkan Karl Marx dia cuba macam mana nak solve problem ni, maka dia pun datanglah dengan idea beliau, Communism Marxism. Apa cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ketidakadilan ekonomi? Macam mana cara dia? Dia semua orang dapat hak sama je. Semua orang dapat hak sama. Maknanya Yang kaya, yang miskin sangat. okey. Macam mana cara nak bagi sama tu? Jadi bagi mereka supaya tidak ada kaya-kaya, miskin-miskin kan. Jadi dia telah mengatakan semua orang tak ada tidak bebas untuk memiliki harta. Semua orang nak bagi sama, semua jangan tidak dibenarkan untuk memiliki harta. Semua tu menjadi milik kerajaan. Milik kerajaan. Pemusatan kuasa kerajaan yang pegang, rakyat tak boleh, tetapi rakyat diberi hak keperluan asas yang sama rata. Mana semua dapat sama. Okey, adil ke? Soalan saya, adil ke begitu? Contohlah kan, setiap family tu dibagi 5 kilo beras contoh kan, 5 kilo beras untuk kegunaan seminggu contoh. Sama semua. Adil ke? Tak. Tak. Jadi oleh sebab tu, apa maksud adil? Soalan saya, apa maksud adil? Nak dengar pandangan orang lain pula? Nur Balqis ada, Nur Balqis. Apa maksud adil?
Nur Balqis. Nur Balqis Nabilah. Apa maksud adil? Hmm. Ada tak ni? Nur Ain. Ada Nur Ain. Tak menyahut, saya pangkah nama, tak hadir. Ada tak Nur Ain? Ustazah, Ya. kalau adil maksudnya sama rata, kalau memberikan kepada had yang diperlukan saja tu adil ke? Memberikan had yang Contoh, diperlukan. contoh had untuk orang ni 2 tapi had untuk orang lain 5. Okey. Okey. So tu soalan saya tadi kan. Apa maksud adil? Jadi selalunya kalau saya tanya, ramai yang menjawab adil itu ialah sama rata. Sama rata. Okey. Jadi kalau orang kata adil itu sama rata, itu adalah adil menurut fahaman komunisme. Ataupun socialism. Dia kata, sama, bila masuk sama rata tu, semua orang dapat lah 5, 10, sama je semua. Tanpa mengambil kira dia tu keperluan dia kan. Mungkin dia bagi setiap keluarga dapat 5 kilo tadi saya contoh. Padahal keluarga tu mungkin ada yang anak seorang. Dan mungkin ada yang anak 10 orang. Dan umpama jugalah, nak bagi senang faham. Contoh, seorang ayah dia ada 2 orang anak. Ada 2 orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan. Jadi dia kata nak adil, bagilah sama. Belikanlah sama. Baju raya ni, dua-dua beli yang sama. Dua-dua baju kurung. Ataupun dua-dua baju Melayu. Sebab ni nak adil ni. Sebab dia kata adil tu sama rata. Apa maksud sama rata? Maknanya samalah. Kan? Saiz sama, warna sama. Contohnya pergi kedai, okey token nak baju, nak macam ni 2. Macam ni 2. Saiznya, warna dia, design dia. Itu sama rata. Kan? Jadi itu bukan adil ya. Itu bukan adil. Tapi kalau kata mengikut komunisme, itu adil. Saya teringat pandang arwah Ustaz Ismail Kamus ya. Jadi dia kata kalau anak lelaki, anak perempuan, dua-duanya dibagi baju Melayu atau baju kurung. Ataupun dua-dua belikan songkok. Ataupun dua-dua beli tudung. Dia kata itu bukan adil, itu bangang namanya. Maksudnya itu adalah adil menurut komunisme. Okay. Tapi yang sebenar-benar adil itu ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Memberikan hak kepada yang berhak. Memberikan hak mengikut keperluan dia. Kalau tadi anak lelaki, anak perempuan, yang adil bagi dia, yang anak lelaki baju Melayu lah, yang adil bagi anak perempuan baju kurung. Ataupun perempuan tudung, yang lelaki songkok. Itu barulah adil. Contoh lain lagi, kalau ada orang 2 isteri kan. 2 isteri. Seorang isteri saiz XS. Isteri pertama XS. Isteri kedua triple XL. Jadi dia kata, kita kena berlaku adil, maka belilah sama. Pergi token, saya nak baju ni saiz M, 2 pasang. Sebab saya nak berlaku adil. Saya seorang suami yang adil. Adil ke tu? Kan? Yang XS tu mungkin pakai menggelebih kan. Sedangkan yang triple XL tu tak muat. Itu bukan adil. Itu ialah sama rata. Tak sama. Dalam bahasa Arab dipanggil, sebab kalau sama rata itu ialah al-musawah, persamaan. Contoh persamaan ni kalau dari segi undang-undang.
semua rakyat perlu untuk diadili secara sama. Lah dia tu ada pangkat ke tak ada pangkat ke, bila buat kesalahan macam ni, ini hukuman dia. Itu barulah sama. Kita panggil sebagai sama rata, al-musawah. Tapi al-adlu ataupun adil bukan begitu. Dan kalau dalam konteks ekonomi pula, adil itu ialah masing-masing diberikan hak untuk memiliki harta. Boleh. Tak ada halangan. Tak macam yang komunis tadi, semua tak boleh. Semua milikkan. Kemudian diberi sama. Tapi dalam Islam, semua diberikan kebebasan untuk memiliki harta dan banyak mana usaha yang dia buat, banyak itulah dia dapat. Banyak usaha, maknanya banyaklah dapat, sedikit usaha, sedikitlah dapat. Dan kemudian dia mestilah digandingkan dengan al-ihsan. Maknanya apa? Maknanya belas kasihan. Bagi golongan yang tak mampu, dia nak berusaha, nak kerja tak mampu sebab mungkin tua, mungkin sakit, mungkin kanak-kanak, maka dia ada konsep ihsan. Dia dapat belas kasihan melalui sistem zakat, sistem infak, sistem nafkah, kan? Mana orang tua, wali dia lah yang memberi nafkah kepada dia. Itu baru yang dipanggil sebagai adil. Jadi kembali kepada tadi, Karl Marx ni tadi, yang dia nak membawa solusi kepada ketidakadilan ekonomi, tetapi sebaliknya tidak selesai pun masalah apa yang berlaku, telah mengakibatkan rakyat tidak puas hati. Rakyat tak puas hati, berlaku pemberontakan, kerana mereka dihalang untuk nak memiliki harta, sedangkan itulah memang fitrah manusia nak memiliki harta. Sedangkan dia mungkin golongan terpelajar, golongan berpendidikan tinggi, tetapi dapat sama je dengan golongan-golongan yang tidak terpelajar sebagai contoh. Dan ia juga mengakibatkan munculnya kesan dia apa kita panggil sebagai pemerintahan secara diktator, kuku besi. Sebab semuanya milik kerajaan, kan. Jadi itu tidak menyelesaikan masalah kepada isu ataupun permasalahan yang berlaku. Itu contoh falsafah praktikal. Itu tadi contoh dalam bidang ekonomi. Kemudian falsafah baru, dengan munculnya teknologi baru, dengan adanya revolusi industri yang telah memberi impak dalam kehidupan manusia, maka muncullah yang dipanggil sebagai falsafah teknologi. Nak melihat sejauh mana teknologi ini telah memberi kesan kepada kehidupan manusia. Dengan adanya nuklear, penciptaan nuklear yang boleh merosakkan alam sekitar, penggunaan robot, AI, artificial intelligence. Jadi itu semua telah membawa kepada munculnya falsafah teknologi. Dan yang seterusnya adalah falsafah alam sekitar. Merujuk kepada persoalan dasar tentang alam sekitar. Bila mana kerana kerakusan manusia yang telah melakukan pelbagai aktiviti yang menyebabkan berlakunya krisis ekologi, ecological crisis. Alam dah semakin rosak, semakin kritikal, berlaku pelbagai pencemaran kerana tangan-tangan manusia. Maka muncullah falsafah alam sekitar yang cuba untuk nak menyelesaikanlah masalah tersebut. Dan yang ketiga ialah falsafah timur, timur yang muncul di sebelah timur. Itu aliran ilmu falsafah. Ini dia ada pelbagai. Kemudian kita lihat pula kepada kategori. Kategori. Jadi untuk tajuk kategori ini, dia adalah tajuk yang sangat penting untuk kamu faham. Sebab tajuk-tajuk kita seterusnya nanti, untuk bab 3, 4 dan seterusnya, dia berkait ataupun dia berdasarkan kepada kategori-kategori ini. Jadi 3 kategori, iaitu ontologi, epistemologi dan juga aksiologi. So apa ke benda dah ni, kan? Yang tahu logi je lah tak? Ontologi itu apa?
epistemologi itu apa dan juga apa dia aksiologi. Jadi untuk nak faham yang ni nanti saya akan terangkan berdasarkan kepada perkaitan. Perkaitan antara ketiga-tiganya beserta dengan contoh. Okey. Pertama sekali ialah ontologi. Satu istilah yang mungkin first time dengar kot ya. Ontologi. Yang kedua ialah epistemologi. Mungkin pernah dengar tapi jarang-jarang kan. Aksiologi. Yang ni lagi lah. Jadi bermula dengan ontologi yang dipanggil sebagai teori tentang kewujudan. Teori tentang kewujudan. Maknanya dia lebih bersifat teori tadi theoretical. Yang membincangkan tentang sesuatu perkara itu, apa itu perkara tersebut. Yang mana di bawahnya dia ada perbahasan tentang metafizik, kosmologi, matematik dan juga kemanusiaan. Di tajuk-tajuk ini nanti kita akan bincang pada bab seterusnya, kita akan jumpa metafizik bab yang kelima, konsep insan bab yang keempat. Maknanya semuanya berdasarkan kepada kategori ni. Kemudian yang kedua epistemologi, iaitu teori tentang ilmu. Jadi ada satu bab yang khas tentang epistemologi, bab yang keenam. Kemudian yang ketiga ialah aksiologi, iaitu teori tentang nilai. Jadi bawah teori tentang nilai ni ada logik. Di bawah tajuk logik ni nanti ada bab yang seterusnya, bab ketiga nanti, tajuk logik. Kemudian etika dan juga estetika. Jadi sekarang ni macam mana kita nak lebih faham, mana kita kena tahu perkaitan. Perkaitan antara ketiga-tiganya. Jadi bila sebut ontologi, ontologi ialah teori tentang kewujudan yang membincangkan tentang, nak senang faham, apa itu sesuatu, apa itu. Ontologi ini membincangkan tentang apa itu. Contohnya apa itu X, apa itu Y, apa itu apa-apalah. Apa itu metafizik, apa itu kosmologi, apa itu matematik, apa itu manusia. Itu adalah perbincangan dalam ontologi. Apa itu? Dan yang akan menjawab apa itu tadi, yang akan menjawab apa itu adalah epistemologi. Epistemologi lah yang akan menjawab apa itu X, apa itu Y, apa itu manusia, apa itu alam. Maknanya apa ilmu yang dia ada. Sebab epistemologi ni ialah ilmu kan. Jadi apa dialah yang akan menjawab apa itu dalam ataupun mengikut kerangka ilmu yang dia ada. Mengikut kerangka ilmu masing-masing. Dan aksiologi pula ialah apa nilai di sebalik apa itu tadi. Apakah nilai di sebalik yang dibincangkan tadi, X ke Y tadi. Nak lebih mudah faham lagi, kita bawa contoh. Kita bawa contoh. Kita ambil contoh apa itu adalah, kita nak tahu tentang alam. Apa itu alam? Apa itu alam? Jadi yang akan menjawab apa itu alam adalah epistemologi. Maknanya kita akan jumpa pelbagai pentakrifan, pelbagai definisi mengikut kerangka ilmu masing-masing. Kalau orang yang ada ilmu sains, kita ambil contoh seorang yang ada ilmu sains, maka dia akan menjawab alam itu dari sudut sains. Kita buat contohlah, contoh menurut sains, alam itu adalah sesuatu objek yang mengandungi unsur sekian. Contoh je, saya pun tak tahu dalam sains apa maksud dia. Jadi dia akan menjawab.
alam itu menurut kerangka sains. Okay. Kemudian kita tengok pula alam menurut kerangka ilmu ataupun epistemologi agama. Kita ambil Islam. Okay. Alam menurut epistemologi Islam. Ataupun alam menurut pandangan Islam. Apa makna dia? Apa itu alam menurut Islam? Menurut epistemologi Islam. Apakah itu alam? Al-alam. Ya, jadi perkataan alam ni dia banyak kata akar dia ni alima. Dia boleh jadi alam, boleh jadi alim, boleh jadi ilmu. Okey. Jadi alam menurut pandangan Islam ataupun menurut epistemologi Islam ialah semua perkara. Semua perkara kecuali Allah. Semua benda kecuali Allah itu adalah alam. Okay. Termasuklah manusia, tumbuh-tumbuhan, haiwan, bulan, bintang, gunung, ganang, semua-semualah. Okay. Termasuklah yang ghaib. Sebab tu dalam Islam, bila sebut alam dia ada dua kan. Dia ada alam, dipanggil sebagai alam ghaib dan juga alam. Satu lagi alam apa? Lawan kepada yang ghaib. Nyata. Alam nyata. Yang boleh nampak dengan mata kasar kan. Contoh kita manusia. Haiwan, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, gunung, ganang. Tapi di sana ada alam ghaib. Ada yang kita tak nampak tapi ianya wujud. Contohnya jin, malaikat, kan, alam kubur. Okay. Dari mana kita tahu? Kan? Kita tak nampak benda tu. Dari mana kita tahu? Jadi tu dia akan kembali kepada apa epistemologi yang kita guna. Apa sumber ilmu yang kita guna. Okay. Dalam Islam kita ada sumber paling utama ialah apa dia? Al-Quran. Al-Quran ataupun wahyu. Jadi bagi sains, sumber ilmu dia, ingat sains hanya menerima sesuatu yang scientifically proven. Yang boleh dibuktikan secara saintifik. Kalau ikut sains tak adalah hal gaib, perkara gaib tak ada. Tapi bagi kita, bagi yang Muslim, sumber utama kita ialah wahyu, iaitu Al-Quran ataupun hadis. Dalam Quran ada sebut tentang adanya wujudnya alam gaib ataupun wujudnya inilah makhluk-makhluk gaib ini. Yang walaupun ia tak nampak tapi dia wujud. Itu yang kita yakini, kita imani dalam rukun iman. Okey. Itu peringkat itu dua jenis alam kategori. Okey, kemudian dalam kehidupan manusia, kita melalui beberapa peringkat alam. Betul kan? Ada berapa peringkat alam yang kita lalui? Sekarang kita berada pada alam apa? Dunia. Alam dunia. Kehidupan manusia mengikut epistemologi Islam, dia melalui beberapa peringkat alam. Okay. Alam yang pertama sekali panggil sebagai alam Roh. Alam roh. Okay. Ini bagi Muslim kena tahu ni tentang diri kita, hakikat diri kita. Kita ada alam roh. Kita berada pada alam roh, maknanya Allah telah menciptakan roh. Semua manusia ni, semua roh semua Allah telah ciptakan lebih awal lagi. Okay. Dan pada ketika ini roh-roh semua telah melakukan aku janji. Roh-roh semua telah melakukan aku janji, yang mengatakan bahawa Tuhan, Allah itu adalah Tuhan kita. Dirakamkan dalam Al-Quran. Allah bertanya kepada roh-roh, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Qalu bala. Semua roh menjawab, ya betul, kamulah Tuhan kami. Sebab itu roh-roh kita ni semua mengaku Allah itu sebagai Tuhan kita. Ada siapa ingat? Tak ada kan? Sebab tu alam lain. Tak ada siapa ingat.
Okey, kemudian Allah telah kemudian kita pergi pula kepada alam yang kedua iaitu alam alam apa? Dan Dunia. rahim. Sebelum alam dunia, dia transit sekejap di alam rahim. Maksudnya alam rahim ibu kita. Maknanya dalam transisi daripada roh kemudian adanya jasad. Di dunia ni kita berada dalam alam nyata, kena ada jasad. So di situlah kemudian ni kita transit selama 9 bulan dalam rahim ibu-ibu kita. Melalui perkembangan dia kan. Dan janin tu sampailah pada satu peringkat yang dia boleh survive sendiri bila keluar daripada rahim ibu tadi. Itu dipanggil sebagai alam rahim. Jadi sebab tu bila sebut bayi yang semua lahir itu dalam keadaan fitrah, maknanya semua bayi-bayi yang lahir itu adalah mengaku bahawa Allah itu sebagai Tuhan. Itu maksud kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi-bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, maknanya dalam keadaan dia mengaku Allah itu sebagai Tuhan. Dan dalam sambungan hadis tu fa'abawahu, maka ibu bapanya lah yang kemudiannya menjadikan dia sama ada Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Maka kita pun lahirlah ke dunia. Kita berada pada alam yang ketiga, alam dunia. Lepas ini, di alam dunia ni alam yang ujian, alam yang akan menentukan nasib kita nanti pada kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Kita diberikan dengan pelbagai taklif, tanggungjawab, dan masa alam dunia ni lah yang kita perlu untuk mencari jalan mana yang betul supaya kita boleh sampai kepada destinasi kita. Destinasi kita ialah kembali pada Allah lah. Kita daripada Allah kembali pada Allah. Iaitu kita nak balik ke syurga. Sebab ibu bapa manusia yang pertama itu Adam dan Hawa itu asalnya itu di syurga. Jadi di dunia inilah yang kita akan diberi dengan tanggungjawab. Tanggungjawab sebagai hamba Allah, sebagai khalifah. Sampailah ke akhir nyawa kita. Jadi bila dah habis nyawa, masing-masing ada ajal, ajal yang telah ditentukan, maka kita beralih pula ke alam apa? Alam barzah. Alam kubur. Dan ia juga sebagai transit, namanya transit tapi transit yang lama. Datuk nenek moyang kita yang mungkin dah meninggal beratus tahun masih lagi dalam alam barzah. Jadi lepas dah berlaku kiamat apa semua nanti barulah akan adanya alam akhirat, iaitu alam pembalasan. Itu peringkat-peringkat alam. Peringkat-peringkat alam yang kita manusia kita semua lalui, dan kita berada pada fasa alam dunia yang menjadi penentu. Penentu apakah kesudahan kehidupan kita. Oleh sebab tu pentingnya kita nak mengetahui tentang matlamat hidup kita supaya kita berada pada landasan yang betul, supaya kat penghujung tu nanti ataupun kat hala tuju kita, hala tuju yang betul. Kita nak dapat bahagia tu, sejahtera itu yang berkekalan. Itu alam, peringkat-peringkat alam. Okey, kemudian kaitan dengan aksiologi pula. Alam dari segi aksiologinya tentang nilai, yang pertama ialah logik. Kita tengok dari segi logik. Alam tadi kalau ikut dari segi logiknya, dari segi akal yang rasional, apakah alam ini, bagaimana dia boleh wujud? Apakah dia boleh terjadi dengan sendiri ataupun ada yang mencipta? Secara logiknya kita tak tengok kepada pandangan agama dari segi logik akalnya. Alam ini, apakah ianya boleh terjadi dengan sendiri ataupun ada yang mencipta? Ada tak kemungkinan satu benda tu terjadi dengan sendiri?
Ada ke? Tak ada. Ada kan. Semua mesti ada pencipta. Semua mesti ada pencipta. Dia tak mungkin ada tiba-tiba. Daripada sekecil-kecil perkara sampailah apatah lagi alam yang cukup luas ini. Jadi sebab tu penggunaan alam semula jadi ni agak tak betul dia punya penggunaan. Seolah macam terjadinya sendiri. Tidak, tak mungkin. Alam ni ada yang mencipta. Dan yang mencipta ni apakah makhluk? Contohnya manusia ke, jin ke, malaikat ke? Boleh tak? Tak mungkin ya. Alam ni tak mungkin diciptakan oleh makhluk. Maknanya sebab makhluk tu yang dicipta. Contohnya manusia, jin, malaikat. Tak mungkin. Mereka tak mungkin mampu nak mencipta alam yang sangat hebat ini. Jadi yang pasti yang mencipta itu adalah Tuhan. Yang di luar daripada alam tadi. Sebab tadi definisi alam tadi adalah semua selain Allah. Jadi semua selain Allah. Benda Allah yang mencipta alam. Okey. Itu tadi persoalan pertama tadi. Tak mungkin ya Tuhan alam ini terjadi sendiri. Kemudian tak mungkin yang mencipta itulah makhluk, sama ada manusia ke malaikat ke jin ke. Okay, dan persoalan ketiga, apakah logik Tuhan itu lebih daripada satu? Logik tak? Kalau kita kata Tuhan ini lebih daripada 1, 2, 3, 4, 10, 8. Logik tak? Kita cakap berdasarkan logik saya sebut tadi kita tengah bincang tentang logik. Boleh tak Tuhan itu lebih daripada 1? Tak boleh. Tak boleh. Kalau lebih daripada 1 apa jadi? Huru-hara. Kenapa huru-hara? Jadi maknanya kat sini Tuhan itu dengan sifat-sifatnya sebagai Tuhan dengan sifat-sifatnya sebagai Tuhan, dia tak mungkin boleh ada dua. Tak boleh mungkin ada dua kerana Tuhan itu mestilah yang paling berkuasa. Yang paling berkuasa dan tidak ada satu pun yang boleh mengatasinya. Itu pertama. Saya bawakan 2 saja sifat dan banyak lagi sebenarnya sifat Tuhan Dan yang kedua ialah sifat Tuhan itu adalah ada kehendak. Ada iradah, ada kehendak. Dan tidak ada siapa pun yang boleh menghalang kehendak dia. Itu sifat Tuhan. Jadi kalaulah Tuhan itu ada 2, kita ambil contoh Tuhan ada 2, A, B. Jadi dua-dua ada kehendak. Tuhan A kata aku berkehendak nak turun hujan petang ini. Petang ini di Shah Alam contoh pada pukul 6. Itu kehendak Tuhan pertama. Dan kehendak Tuhan kedua pula, aku tak nak hujan. Sebab kesian petang hamba aku nak pergi bazar contoh. Okey, jadi ada 2 kehendak yang berlawanan. So nak ikut kehendak siapa? Sedangkan sifat Tuhan itu tidak ada siapa yang boleh menghalang kehendak dia. Jadi bila dua-dua ada kehendak yang berbeza, maka dua-dua pun lawanlah lawan. Sebab sifat Tuhan tidak ada siapa boleh menghalang kehendak dia. Okey. Bila lawan, siapa menang? Jadi dalam perlawanan mesti ada yang kalah, ada yang menang kan. Dia takkan dua-dua menang. Takkan habis sampai bila, mesti ada satu kalah tu menang. Jadi bila ada yang kalah, itu bukan sifat Tuhan. Tuhan tak mungkin kalah kerana sifat Tuhan itu dialah yang paling berkuasa. Sebab tu mustahil Tuhan itu ada lebih daripada satu. Tuhan itu mesti satu dengan sifatnya yang paling berkuasa, dia yang ada kehendak. Dan kalau Tuhan itu ada 2, kalau kita rujuk dalam Quran ada sebut, kalau Tuhan itu ada 2 maka akan hancur binasalah alam ini. Jadi sedangkan dia ditakbir, diuruskan oleh Tuhan yang Maha Esa, yang satu saja. Okey, itu dari segi logik. Okey, kemudian dari segi etika, apa etika kita dengan alam? Di etika kita dengan alam banyaklah kita kena
jaga alam ini kerana dia adalah, kerana manusia jugalah sebahagian alam. Jadi bila kita rosakkan alam, maka kesannya juga kepada kita. Ya? Jadi jangan buat pencemaran, ya, tebang pokok, keratakan bumi sewenang-wenangnya. Jadi itu etikanya. Ya, dan estetika ni adalah nilai-nilai kesenian kan. Jadi Allah ciptakan alam ni sangat indah. Ya, sangat indah, yang mana kita pun selalu sangat kan mengabadikan keindahan alam ini, ya, dalam lukisan, ya, ataupun kita selalulah ambil gambar. Dan di situlah sumber ketenangan kan. Jadi bila orang tengok, oh, alam ciptaan Allah, timbul rasa tenang. Ya. Sebab apa? Ya, sebab akan menjadikan kita ingat kepada siapa yang mencipta. Berbeza dengan kalau kita tengok bangunan. Ya, tak ada orang nak healing nak pergi bangunan lah tinggi-tinggi. Sebab bangunan itu ciptaan manusia. Ya. Tapi sebaliknya selalu orang nak tenang. Ya, sumber ketenangan itu pergi kepada alam semesta. Okay. Sebab rasa tenang itu sebab kita dekat dengan makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Dan ketenangan itu datangnya daripada Tuhan yang mencipta itu. Okay. Jadi itu itu perkaitan antara ketiga-tiga kategori tadi. Supaya lebih mudah faham apakah itu perbincangan dalam falsafah. Sebab tu nanti setiap kebanyakan topik yang kita akan jumpa nanti adalah berdasarkan kepada kategori ini. Yang terdekat bab yang ketiga nanti iaitu tentang logik, logik dan metodologi. Okey, selesai yang tu ada sikit lagi kita pergi pula kepada falsafah Islam. Okey ke? Kita ada berapa orang? 65. Jangan lupa take attendance masing-masing sebelum tempoh masa berakhir. Tapi sekarang ni dalam Google dia ada siapa yang jadi host biasanya nanti akan dapat email senarai kehadiran. Jadi siapa yang tick saja tak hadir memang boleh didetect lah. So amanah lah masing-masing amanah. Sebab memang sebenarnya dalam sistem dia dah ambil pun attendance tadi. Okey, so apa itu falsafah Islam? Jadi falsafah Islam adalah satu ilmu yang disesuaikan dengan roh dan ajaran Islam dalam membahas hakikat kebenaran segala sesuatu. Okay, jadi berbalik kepada maksud falsafah tadi. Jadi bila kita kata falsafah ialah usaha untuk mencari kebenaran, melalui jalan berfikir. Jadi bezanya falsafah secara umum dengan falsafah Islam, maknanya yang untuk nak menentukan ataupun nak yang menentukan mana betul mana salah, kalau dalam falsafah Islam ialah berdasarkan pada ajaran Islam lah. Berdasarkan ajaran Islam yang bersumberkan daripada wahyu. Jadi kalau falsafah umum, falsafah barat ke mana, dia hanya berdasarkan kepada pemikiran, pada akal manusia. Tetapi dalam Islam, akal ataupun rasional, akal ini kita terima juga sebagai sumber hukum, tetapi ia bukannya sesuatu yang mutlak. Kerana kita semua faham, akal manusia itu semuanya ada limit dia, ada keterbatasan dia. Banyak perkara-perkara yang akal kita tak boleh nak capai. Contohnya ialah tentang hakikat manusia, tentang asal-usul manusia. Akal tak boleh nak fikir, akal tak boleh nak jawab siapa, aku ni siapa. Mungkin kita hanya boleh jawab setakat, oh, aku ni daripada mak ayah. Mak ayah daripada datuk nenek pula sampai atas, kemudian atas tu tak tahu jawapan. Okay. Sebab itu kita perlu kepada sumber, satu sumber yang lebih otentik, satu sumber yang lebih meyakinkan. Daripada mana? Iaitu daripada
yang Maha Mencipta tu. Okay. Yang Maha Mencipta, maka dia pun ada dia punya kalamullah, Al-Quran. Di situ yang diterangkan tentang asal usul kejadian manusia. Nanti bab yang keempat nanti kita akan bincang asal usul manusia ni dari mana. Okay. Jadi landasannya ialah wahyu. Bukannya rasional, bukannya pemikiran semata-mata. Berbeza dengan falsafah-falsafah yang lain. Jadi itu beza utama falsafah Islam dan juga yang lain-lain. Okey, jadi falsafah dalam Al-Quran, dalam Quran banyak ayat-ayat yang menerangkan dari aspek ontologi, kosmologi, epistemologi, aksiologi. Ini bawah aksiologi itu ada logik, etika dan juga estetika. Sebagai contoh dari aspek ontologi, di mana di bawah ontologi itu ada metafizik. Apa itu metafizik? Metafizik ini adalah nak senang faham perkara gaib. Walaupun itu bukan definisi yang tepat, tapi nak bagi mudah faham, iaitu perkara-perkara yang tidak mampu dijangkau oleh panca indera. Persoalan-persoalan yang kalau dalam Islam berkaitan tentang ketuhanan, perkara-perkara gaib dalam rukun iman, beriman pada Allah, malaikat, kepada hari akhirat, itu adalah perkara-perkara metafizik yang memang banyak disebut dalam Al-Quran. Sebagai contoh dalam surah Al-Waqi'ah, maka tidakkah kamu melihat apa yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Jadi Allah suruh kita fikir, tengok kita tanam tu, siapa sebenarnya yang tanam? Siapa sebenarnya yang menumbuhkan? Bukan kita, tapi yang menumbuhkannya itu adalah Allah. Dengan kuasa Allah. Dia tumbuh ke, mati ke, apa pun, dah dengan keizinan Allah Ta'ala. Okay, dan yang kedua dari aspek kosmologi, kejadian alam. Dalam Quran pun banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang ciptaan, tentang alam. Alam yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat luas. Kalau kita membincangkan tentang cakrawala, pengkaji-pengkaji menyebut bahawa alam ni didapati sentiasa dalam keadaan berkembang. Berkembang. Setiap kali mereka melakukan pencerapan akan ditemui lagi bintang-bintang yang baru. Dia menunjukkan yang ianya mustahil, benda tu boleh terjadi dengan sendiri. Berjalan mengikut orbit-orbitnya, tak mungkin ia berjalan dengan sendiri. Pasti ada yang mencipta dan ada yang mengatur. Dan dalam ayat 164 surah Al-Baqarah, sebagai contoh, Allah dah sebutkan tentangnya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Allah yang mencipta langit bumi, kemudian malam silih dan siang silih berganti. Bahtera yang melayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati, dan dia sebarkan di bumi segala jenis haiwan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Oleh sebab tu, bila kita melihat alam, macam mana langit, bumi, langit yang tak ada tiang pun, bumi yang Masya Allah dengan pelbagai musim dia, ada siang, ada malam, tak ada pula tiba-tiba malam je tak siang-siang kan, ataupun siang je tak malam-malam. Kalau kat tempat kita lah, lain lah kalau yang dekat kutub-kutub tu kan. Makanya sepatutnya kita berfikir kan, siapa sebenarnya. Sebab tu Allah berikan kita akal supaya sentiasa berfikir. Bila kita fikir, kita akan jumpa, ini semua adalah atas kuasa aspek epistemologi. Epistemologi tadi teori tentang ilmu. Jadi dalam Islam, Al-Quran itu, Al-Quran merupakan sumber ilmu yang tertinggi. Kerana dia adalah
kalam Allah, words of Allah. Allah yang maha tinggi, Allah sebagai sumber kepada segala-gala kewujudan. Uh, maka segala ilmu itu adalah datangnya daripada Allah Ta'ala. Sebab itu Allah turunkan Al-Quran. Dapat dalam Al-Quran. Ini contoh yang saya sebut tadi tentang proses kejadian manusia. Ya, tentang ini tentang etika, etika berkomunikasi ataupun etika bila mana
Okay. Terleft. Tiba-tiba connection-nya lost. Okay. Sikit lagi. Mana tadi? Okay, itu tadi ya. Dari aspek aksiologi teori tentang nilai akhlak, nilai dalam komunikasi. So lepas ni berhati-hati apabila menerima sesuatu 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 info dan sebagainya. Okay, kemudian dalam surah yang sama yang ke-12 ini Allah pesan supaya Maaf Ustazah. Suara Ustazah sekek-sekek. Berhati-hati, jangan cari aib orang, jangan mengumpat, estetika. Iaitu ilmu yang membahaskan dia kalau tersekat tu petanda nak left lah. Okay, kena pakai data. Okay, apa sikit ya. Tadi kita dah sebut tentang bagaimana datuk nenek moyang kita dahulu mereka sangat kreatif. Sangat kreatif dalam menghasilkan kata-kata yang puitis dalam bentuk gurindamnya, syairnya, pantunnya. Hasil daripada pemerhatian mereka terhadap alam dan juga hasil daripada budaya berfikir. Maknanya mereka melihat alam, kemudian dikaitkan dengan kehidupan manusia, kemudian terhasillah, terzahir melalui kata-kata ataupun kesenian dari segi bahasanya, melalui pantun, syair dan sebagainya. Sebagai contoh, unsur-unsur alam yang banyak digunakan ialah unsur air. Boleh bagi contoh, apa dia? Pantun ke, peribahasa ke, simpulan bahasa ke, yang menggunakan unsur alam. Melalui pantun, syair, peribahasa, gurindam,
simpulan bagai aur dengan tebing. Okey. Kenal tak aur tebing? Lagi? Air yang dicincang tidak akan putus kan. Dia tengok air, dia cuba cincang, tak putus-putus. Boleh dikaitkan dengan kehidupan manusia. Jadi terhasillah satu perumpamaan ataupun satu simpulan bahasa. Bagai mencurah air di daun keladi. Kan? Itu betapa hebatnya. Datuk nenek moyang kita dahulu. Dan kalau kita tengok juga contoh falsafah pakaian Melayu. Pakaian orang Melayu. Ni nak raya ni kan, dah belilah baju raya. Baju Melayu contohnya. Ada 5 butang. Jadi dia ada falsafah di sebalik itu. Okay? Menggambarkan tentang 5 rukun Islam dan 3 poket. 3 elemen. Elemen Islam, iman, Islam, ihsan. Kalau baju Teluk Belanga ada butang satu, siap ada dia punya pantun ni, Teluk Belanga berbutang tunggal. Tunggal satu Tuhan yang disembah, tunggal tidak dapat dianjat alih, tunggal tidak dapat dibelah. Okay? Itu hebatnya mereka. Budaya berfikir yang sangat mendalam dan budaya pemerhatian, berfikir secara kritis, dan kemudian dari segi bagaimana dapat menghasilkan kata-kata yang puitis tadi. Okay. Jadi saya akan untuk mengakhiri sebelum akhir saya nak share satu video tentang teka-teki. Teka-teki datuk nenek moyang kita dahulu yang penuh dengan falsafah. Penuh dengan falsafah, berbeza dengan saya stop teka-teki kita zaman sekarang. Boleh nampak ke YouTube? Boleh Ustazah. Salah sebab ada giant Malaysia. Salah sebab ada giant. Dalam banyak sate. Sate apa yang paling panas? Salah. Sate reka. Suka betul tengok teka-teki sengal ni. Hai. Sekarang ni masyarakat kita memang suka main teka-teki sebagai satu hiburan. Teka-teki moden ni pun ada banyak jenis, tapi yang saya paling suka sekali adalah teka-teki berbentuk pan atau permainan perkataan. Contoh kan ada binatang nama alpaka kan. Teka-teki pan untuk binatang alpaka ni macam ni. Sebab apa alpaka tak boleh lari daripada kandang? Sebab ada alpagar. Apa sukan kegemaran alpaka? Alpaka. Penyakit apa alpaka selalu kena? Alpakinson. Jadi teka-teki moden ni memang pelik, sengal dan lucu. Tapi pernah tak terbayang macam mana agaknya teka-teki orang dulu-dulu? Teka-teki tok nenek kita sama sengal tak dengan teka-teki kita sekarang ni? Ataupun teka-teki mereka lebih halus, mendalam dan berfalsafah? Assalamualaikum, selamat datang ke saluran ajar pendidikan di luar buku teks. Untuk terokai teka-teki Melayu 100 tahun lepas, pertama sekali kita kena dapatkan buku koleksi teka-teki Melayu yang masih disimpan. Ada ke? Perpustakaan mana kita kena pergi? Kita semua bernasib baik kerana terdapat buku koleksi simpanan teka-teki Melayu pada tahun 1918, iaitu 100 tahun lepas, yang masih disimpan dalam arsip digital internet. Long Chair Malay adalah buku koleksi teka-teki dan pantun lama yang dikompilasikan oleh
Otti Dusek. Buku ini mengandungi lebih daripada 200 teka-teki klasik. Buku ini memang ditulis untuk hiburan tok nenek moyang kita dulu. Jadi alhamdulillah kita dapat satu buku teka-teki klasik 100 tahun lepas dalam internet. Macam mana agaknya contoh teka-teki tok nenek moyang kita ni? Jom kita tengok satu. Satu busut berlubang 7. Oh, Ada siapa nak cuba teka? Satu busut berlubang 7. Ada? ini teka-teki dia. Apa jawapan dia? Jawapannya kepala. Jap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan? Kepala kita ada 7 lubang. Tak pernah fikir pula sebelum ni. Jadi teka-teki klasik dalam buku Longshan Malay ni adalah berbeza dengan teka-teki yang kita biasa dengar. Orang dulu-dulu kemukakan satu ayat kiasan yang menerangkan sesuatu benda secara abstrak. Kemudian kita kena fikirkan perkaitan antara ayat itu dengan elemen alam yang dikaitkan. Dan kadang-kadang teka-teki yang diungkapkan memiliki makna yang berlapis-lapis, yang bila kita fikir panjang barulah kita Jadi jom kita cuba jawab beberapa teka-teki klasik ni ya. Untuk setiap soalan, anda diberikan masa 5 saat untuk cuba fikirkan jawapannya. Atau anda boleh juga hentikan video dan ambil masa teka. Teka-teki pertama. Badan di atas, nyawa di bawah. Ada siapa nak cuba? Badan di atas, nyawa di bawah. Apa tu? Jangan cari jawapan. Cuba fikir. Apa tak? Penanggal. Apa dia? Apa benda yang badan ke atas, nyawa di bawah? Orang naik kapal terbang. Zirafah sebab leher dia panjang. Jawapannya layang-layang. Sebab badan layang-layang terbang di atas, tapi yang mengawal layang-layang adalah nyawa orang di bawah. Teka-teki kedua. Tarik akar, gunung berlari. Kuatnya. Jawapannya perahu. Sebab kita tarik akar untuk menggerakkan perahu. Lepas tu bila perahu dah bergerak di sungai ataupun di laut, dari segi perspektif orang yang mendayung perahu, gunung ganang tu yang akan bergerak. Sebab menurut ilmu fizik, pergerakan itu relatif. Bagi perspektif pendayung perahu, gunung yang sedang bergerak. Tapi bagi perspektif gunung, pendayung perahu tu yang bergerak. Itu sebab gunung tu boleh berlari. Sebab pada perspektif pendayung perahu, gunung tu bergerak. Wah, kita fikir juga teka-teki ni. Tak apa, jom kita tengok lagi satu. Ditutup sebesar kuku, dibuka sebesar alam. Mustahil. Ini menyalahi hukum fizik ni. Mana ada benda yang boleh berubah saiznya daripada kecil kuku jadi sebesar alam? Mustahil. Ant-Man. Big Chungus. Jawapannya mata. Sebab mata bila ditutup cumalah sekecil kuku. Tapi bila dibuka, penglihatan cakupannya adalah seluas alam sejauh mata memandang. Mata inilah tingkap hidup kita antara kegelapan dengan keindahan seluruh alam semesta. Ya Allah, mendalamnya teka-teki ni. Jadi teka-teki Melayu klasik ni mengandungi falsafah yang buat kita fikir panjang. Hebat tu nenek kita dulu ni. Macam mana dengan satu? Okey. Tu cukup lah ya. Kalau nak tengok lagi boleh search saja kat YouTube. Bagaimana kekreatifan ya. Sangat kreatif datuk nenek moyang kita dulu dan juga sangat berfalsafah ya. Sesuatu itu boleh pula dibuat dalam bentuk teka-teki. Begitu juga dengan pantun-pantun. Jadi kalau kita tengok pantun dulu-dulu,
kalau kita hari ni hanya sekadar pembayangnya tu letaklah apa-apa pun. Yang penting maksud dia tu kan. Tetapi pantun orang dulu-dulu dekat pembayang dia tu pun ada maksud dia. Ada maksud tersendiri. Jadi begitu hebatnya yang mungkin hari ni dah semakin kurang kan. Dan banyak juga yang telah pun banyak. Ialah bila kita pun dah kurang berinteraksi dengan alam. Ya, istilah-istilah yang digunakan pun banyak yang mungkin tak familiar, tak tahu dan sebagainya. Okay, jadi di sini bolehlah kita ambil pengajaran untuk mencontohi, dan yang paling penting untuk kita memelihara khazanah ilmu, terutamanya untuk masyarakat, masyarakat Melayu kita, yang sangat-sangat bernilai, dan yang penting apa pengajaran yang boleh diambil daripada ungkapan-ungkapan yang puitis tadi. Okey, jadi itu sajalah untuk kuliah kedua kita hari ini. Sebelum berakhir, ada apa-apa soalan? Sama ada soalan untuk tajuk kita hari ini ataupun juga tentang assessment ataupun assignment ulasan artikel. Setakat ni macam mana? Ada masalah ke? Boleh dah mula ke? Ataupun nanti tunggu lepas raya ke? Macam mana? Semua dah ada grup kan? Kalau tengok kepada grup, masih ada lagi yang baru 5 orang grup ke-8. So kalau sesiapa yang belum ada grup, boleh masuklah grup ke-8. Baru ada 5 orang. Grup ke-9 pun rasanya baru 5 orang kan. Grup 8, 9. Di grup lain dah cukup 6 dan ada yang 7. Ada persoalan tak? Boleh kan download artikel yang saya share link tu. Tak ada? Dia senyap, dia semua okey tu. Jadi ikut saja template yang saya berikan tu. Dan kalau kamu nak rujuk mana-mana ulasan artikel usahaan buku tu, kena tengoklah juga kesesuaian, jangan main copy paste saja. Tiba-tiba lain, lari dia punya tu kan, dia ulas artikel lain. Dan benda tu pula jauh sangat beza dia, tapi kamu ambil juga. So tak kena, tak masuk. Mungkin boleh rujuk itu sekadar nak tengok macam mana cara ataupun penggunaan ayat untuk nak mengulas tadi. Yang tu boleh lah, tapi jangan copy paste, cuma tukar saja tajuk. Tu tak kena. Tu ada banyak yang berlaku sebelum ni. Okay. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, makanya semua settle lah tu. Tak ada masalah. Jadi harapnya kalau ada apa juga permasalahan, boleh diajukan dalam grup. Saya lebih suka tanya terus dalam grup. Tak perlu nak PM tepi. Sebab kemungkinan juga persoalan itu juga nak ditanya juga oleh orang lain kan. Dia mungkin ada orang disegan-segan nak tanya. Ataupun dia pun PM juga lagi. Jadi saya kena jawab soalan yang sama. Jadi jangan segan lah. Tanya je dalam grup yang mungkin akan memberi juga manfaat dan juga memberi maklumat juga kepada orang lain. Okay. Sebab biasanya sama je persoalan-persoalannya tu. Kemusykilan-kemusykilan tu lebih kurang je. Okay, jadi kalau tak ada apa, kita bercuti lah. Bercuti seminggu untuk menyambut Aidilfitri. Mudah-mudahan itulah harapan kita. Aidilfitri iaitu kembali kepada fitrah kita itu betul-betul lah terlaksana, yang boleh betul-betul tercapai. Kita kembali
dalam keadaan yang bersih daripada sebarang dosa, barulah melayakkan kita untuk bergembira, bergembira di hari raya. Jadi raya seronok-seronok juga, tapi kena jagalah juga keselamatan. Kalau yang perlu nak travel balik kampung jauh mana, jaga-jaga, berhati-hati semua. Dan ingat juga jangan kerana excited nak raya, lupa Ramadan ini masih ada, dan mudah-mudahan kita terus istiqamah lah dengan apa juga kebaikan amalan-amalan kita buat pada Ramadan ini, terus sampai ke bila-bila sekalipun. Okay, jadi in advance ucapkan selamat menyambut Aidilfitri, selamat Hari Raya semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala amalan yang kita telah lakukan. Okay, maaf zahir batin. Jumpa lagi insyaAllah pada selepas cuti nanti. InsyaAllah secara fizikal kan. Cumanya kelas ni saya tak ambil lagi kelas rap. Siapa kelas rap? Mungkin nak bincang berkaitan tentang bilik kuliah nanti kalau kita dah secara fizikal. Sebab kita dalam kuantiti yang ramai ni mungkin bilik yang disediakan tu tak mencukupi. Siapa? Kelas rap? Ada tak? Ada yang volunteer? Kelas ni saya tak ambil lagi. Apa? Semua dari program yang sama kan? Oh tidak, ada campur. 272, 280, 270, 271. Paling ramai 272. Seorang ni ada cadangan ataupun dia nak volunteer. Siapa? Tak ada yang volunteer. Ahmad Fahim ada, Ahmad Fahim. Ada tak Ahmad Fahim? Ahmad Zikri Akmal? Semua senyap je ni. Nak cadang nama, lepas tu vote. Ni semua kenal ke antara satu sama lain? Ni saya panggil semua senyap je, tak nak menyahut. Semua kelas lain-lain Ustazah. Kelas lain-lain, so tak kenal. Tak kenal. Tak kenal. Okey lah, saya lantik Haris je lah. Haris boleh? Tidak. Ha? Tidak. Alah, bukannya suruh buat kerja apa, mana apa-apa hal saya kontak kamu je lah. Boleh Ustazah, boleh. Sebagai wakil, sebagai perantara. Haris Hakimi. Okey, boleh. Terima kasih Haris. Sama. Okey, apa-apa kita akan bincang dalam tu lah, dalam grup. Diharapnya semua adalah dalam grup tadi. Grup WhatsApp kita. Okey, itu saja. Wallahualam, kasih semua atas kehadiran, perhatian diberikan. Okay. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bye.
Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Salam. Ustazah. Ramai. Terima kasih, Zah.